Sebagaimana kita war-warkan awal tadi, kita nak bercakap tentang situasi COVID-19, bagaimana majikan sambut baik fasa peralihan ke endemik. Jadi kita bersama dengan tetamu secara dalam talian pada waktu ini, itu Datuk Haji Jawar Hali, merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia yang juga merupakan penaung Persatuan Pengguna Melayu Malaysia PPMM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baik Datuk. Kita nak melihat kepada peralihan ke endemik yang dijangka bermula pada 1 April nanti insya-Allah. Jadi apa persediaan yang perlu majikan lakukan dalam terus untuk menjamin kesihatan dan juga keselamatan khusus dalam kalangan para pekerja? Alhamdulillah, kita bersyukur sangatlah penyudahnya. Alhamdulillah MKN dan kerajaan telah kita beralih daripada pandemik kepada endemik, sesuatu yang kita tunggu selepas lebih 2 tahun kita dalam kekangan kongkongan COVID-19 ni. Alhamdulillah kita beransur beralih kepada endemik dan kami menyambut baik seruan kerajaan ini dan menganggap ini adalah satu amanah kepada kami, bukan satu peluang, tapi satu amanah yang diberikan kepada pengusaha restoran Muslim Malaysia agar menjaga SOP dengan lebih ketat, menjaga kawalan keluar masuk pelanggan juga dan pekerja kami. Setiap pekerja kami juga alhamdulillah telah lengkap vaksinasi dan yang mana-mana dah dapat panggilan booster juga alhamdulillah telah mengambil booster masing-masing. Dan kami juga akan mengambil langkah-langkah lebih agresif dari segi pembersihan, sanitasi umpamanya, dan jarak di antara meja masih kita kekalkan lagi. Yang tu maknanya dari segi SOP ni kita tak kompromis lah. Kita akan membuat yang terbaik insyaAllah. InsyaAllah. Dan seperti yang saya sebut tadi, ini adalah amanah kepada semua pengusaha-pengusaha restoran di Malaysia ni insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kelebihan yang merupakan satu amanah sebenarnya yang perlu dipegang oleh kalangan usahawan. Tapi dalam masa sama juga, nak minta pandangan daripada Datuk berkaitan dengan fasa endemik yang akan berlaku nanti, mana banyak sektor-sektor perniagaan dan juga industri mula beroperasi dengan lebih baik dan tempoh masa yang tidak terhad. Jadi apa pandangan daripada Datuk? Alhamdulillah, ini adalah satu kelegaan bagi semua sektor, terutamanya F&B seperti kami inilah. Sebelum ni ada waktu khusus, kalau sebelum ni tutup pukul 8, patut anjak pukul 10. Sekarang ni dah pakai 12 malam, alhamdulillah. Meskipun sukar untuk mendapat kembali pendapatan seperti para pandemik sebelum ni, namun kami bertahan alhamdulillah demi menjaga, memastikan survival perniagaan kami. Apabila kerajaan mengumumkan peralihan fasa endemik ini, ia sudah tentu membawa kepada pemulihan semula sektor-sektor F&B ini insyaAllah. Tapi pada masa yang sama, lebih 2 tahun, sudah memberi impak yang cukup besar. Dah hampir daripada ahli kami sebelum ni ada lebih kurang 12,000 lebih cawangan di seluruh Malaysia. Sepanjang 2 tahun ni banyak yang gulung tikar tinggal dalam 9,000 lebih saja. Tapi kita teruskan jugalah perjuangan ini insyaAllah, dan bila mana kita beralih daripada pandemik kepada endemik ni, kita berharap akan ada peningkatan dari jualan dan peniaga-peniaga alhamdulillah boleh menarik nafas kelegaan insyaAllah. InsyaAllah. Baik, seperti mana yang dikongsi oleh Datuk tadi, walaupun banyak cawangan-cawangan yang terpaksa ditutup, dikurangkan, tetapi yang paling penting masih lagi terus bertahan dengan apa yang ada, dengan terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Datuk pun sebut tadi, SOP tidak boleh dikompromi sebenarnya. Jadi peranan majikan juga sangat diperlukan dalam mengawal penularan dalam di tempat kerja. Jadi pandangan Datuk untuk kita sentiasa mematuhi supaya SOP ini tidak akan dikompromi walaupun kita akan beralih nanti terus kepada endemik? Ya, benar. Itulah, bila mana 1 hari bulan ini saya sebut tadi, ini tentunya amanah kepada kami akan memperlihatkan bagaimana tanggungjawab dan peranan majikan itu sendiri dalam mempertingkatkan pengawalan penularan di tempat kerja. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita tak dengar lagi ada satu pun kluster restoran. Dan ini kita perlu jagalah. InsyaAllah mungkin sungguh pun kita dah beralih kepada endemik. Kita punya ketegasan kami dalam menjaga SOP ini akan kita teruskan.
dan kami akan menjadi tata cara yang ditetapkan agar setiap pengusaha dan pekerja mengikut tata cara tersebut. Pertama sekali, bukan hanya pekerja saja perlu disiplin, majikan juga perlu disiplin, dan alhamdulillah dari segi pelanggan, alhamdulillah kita pun dah adopt dah budaya baru ni. Saya rasa dari segi pematuhan SOP ni buat masa ni tak ada isu lah. Alhamdulillah, kita memang respect dengan rakyat kita yang benar-benar berdisiplin sekarang ni dalam menjaga SOP dalam musim COVID ni. Sungguh pun peralihan telah akan berlaku nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Datuk, dalam masa yang sama juga serta industri mendapat impak yang tersendiri, terutama sekali bagi yang memerlukan bahan mentah dan apatah lagi macam Datuk sendiri dalam industri perniagaan makanan dan juga restoran. Jadi bagaimana Datuk melihat pembukaan semula sempadan ataupun VTL dapat memberi impak positif ke atas harga bahan mentah? Itulah yang sekarang ni memang sepanjang tempoh MCO ni, bila mana sektor restoran ni dibuka perlahan-lahan, kenaikan harga barang melonjak naik. Memang satu situasi yang tak dapat kita nak bendung. Tapi saya percaya dengan langkah-langkah yang kerajaan adakan ini, dengan pembukaan pintu masuk kita, insya-Allah akan berlaku persaingan yang sihat daripada masukkan barang-barang daripada luar umpamanya. Kalau sebelum ni ayam naik, kerajaan berikan AP untuk import masuk ayam, dan begitu juga daging apa semua ni. Saya rasa ini adalah salah satu pendekatan yang diambil oleh Kabinet NCP juga, insya-Allah, untuk memantau kenaikan harga yang tidak munasabah selama ni. Dan di pihak Presma juga sebaik mungkin saya dah mohon kepada ahli-ahli persatuan saya agar tidak melakukan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah. Dan alhamdulillah semua ahli kami memberi kerjasama yang baik sampai ke hari ini ya. Last kali kami naikkan harga, saya ingat dalam sekitar 2018, dah lebih 4 tahun. Okey. Ada kenaikan harga dalam tempoh khususnya dalam musim pandemik ini tadi. Kami memberikan perkhidmatan yang terbaik ini. Ini salah satu sumbangan kami kepada keluarga Malaysia lah, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Dan melihat juga kepada bahan-bahan mentah yang berkurangan. Kita tengok ada setengah tu ada menu-menu yang tak dapat diadakan disebabkan ada kekurangan bahan-bahan tertentu. Ini menjadi satu cabaran juga bagi industri F&B, Datuk? Sudah tentu. Segala cabaran yang kita anggap untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Bukan kita nak bagi alasan ni tu tak boleh, ni tak boleh. Kalau tak ada, memanglah kadang ada sampai tahap telur ayam ni nak nasi lemak, nak bagi telur pun tak ada. Aduh. Kenaikan harga tu satu hal lah. Kalau harga naik, ada barang pun tak apa kat lagi. Dan kadang-kadang tu minyak, kalau sebelum ni kekurangan minyak masak tepung, yang tu alhamdulillah tak berlaku lah. Dan saya rasa sesuatu perlu kita lakukan agar pemantauan juga dilakukan di satu biro khas ditubuhkan di bawah KPDN SCP untuk mengawal kenaikan harga di pasar-pasar borong umpamanya. Kalau kami di sektor restoran, ada akta pencatutan di mana pihak Kabinet SCP kalau ada mendapat aduan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah, mereka akan buka sampul kecil dan minta kami furnish apa-apa invoice untuk memberikan alasan munasabah jika ada kenaikan. Saya kata benda yang sama juga perlu diadakan untuk satu biro atau satu badan di bawah Kabinet SCP sendiri untuk memantau kenaikan harga-harga. Kadang ayam ni kadang naik sampai kat RM10 daripada RM6 lebih. Telur ni pun macam tu juga, naik kat sekali ganda masa tu kan. Masa ni kerajaan perlu fikirkanlah apa agaknya langkah-langkah yang perlu diambil untuk, sebab kami ni end user. Kalau kami beli harga telur mahal, tapi setakat ni alhamdulillah tak adalah pula kita naikkan harga telur setengah masak ke telur rebus tu. Kita cuba tampung semua kenaikan tu. Tapi sampai bila? Tapi alhamdulillah sesuatu perlu dibuat, dan saya percaya kerajaan juga prihatin dan akan ambil pendekatan yang lebih dinamik lagi dalam isu ini. Okey, baik Datuk. Pasti itu cabaran yang perlu dilalui dan masa yang sama juga kita boleh lihat tahun 2020 ini nampak dah sinarnya itu semakin meningkat dan bakal membawa peluang yang lebih banyak lagi kepada semua sektor pekerjaan dan juga industri. Jadi bagaimana peluang sektor keusahawanan ini untuk tahun ini, Datuk? Alhamdulillah, saya seolah-olah dah nampaklah ada cahaya di luar terowong sana, alhamdulillah.
dan kita ni lah, pada saya pendekatan saya cukup senang. Kita jangan mengeluh. Sebab yang tu tak ada, yang ni tak ada. Rasanya kita perlu akur lah dengan apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan pada saya segala apa yang berlaku ni ada hikmahnya. Kalau yang gulung tikar dah. Yang ada ni kita perlu terus beroperasi untuk kelangsungan hidup. Kalau sekarang sebelum ni kita sebutkan B40, M40, sebab B40, M40 ni adalah merupakan pelanggan tetap kami. Dan seolah-olah restoran mamak ni adalah makanan ruji mereka. Kalau nak makan roti, chapati apa semua ni. Memang kami lah tempat pilihan utama. Dan di situlah kita memberikan perkhidmatan dengan harga yang patut dan kita hendakkan. Saya berasa sangat kalau boleh ada entrepreneur baru dalam di kalangan belia-belia kita nanti satu hari yang dapat berkecimpung bekerja dalam sektor restoran dan insya-Allah satu hari nanti menjadi satu pengusaha restoran. Seperti mana saya juga. Saya sebenarnya daripada kecil memang tak ada kena-mena langsung dengan restoran ni. Dan berhijrah ke Kuala Lumpur kita umur 30 tahun dengan zero, maknanya tak ada apa-apa pengalaman daripada bidang F&B ni. Alhamdulillah kita terus ke sesuatu yang baru kita usahakan. Hari ini kami ada lebih 18 cawangan seluruh Lembah Kelang. Dan hakikatnya saya masih lagi bukan seorang yang pandai masak umpamanya, tapi alhamdulillah usaha kita ke arah tu. Dan itu juga saranan saya kepada belia-belia kita, insya-Allah tampil ke hadapan. Mungkin kita pada mula macam seperti mana saya juga mula saya bekerja dengan abang saya dan alhamdulillah beberapa peringkat jadi manager, jadi supervisor dan hari ini merupakan pemilik restoran. Begitu juga salah satu yang kita praktikkan di Persatuan Pengguna Melayu Malaysia dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia juga. Kita hendakkan kalau hari ini penerima zakat kita nak jadikan mereka ni sebagai pembayar zakat dan banyak telah kita usahakan dan kita berjaya lahirkan penerima zakat jadi pembayar zakat. Itu jugalah salah satu yang idea dan kehendak dan nama itu kami di Persatuan Pengguna Melayu Malaysia, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga di Presma. Saya selaku Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Islam Malaysia mengalu-alukan kemasukan sebab anak-anak muda ke industri kami. Sekarang ni kami perlukan paling tidak kami perlukan 30,000 pekerja di sektor kami. Jangan bila mana saya sebut pekerja, jangan fikir kami hendakkan pekerja asing saja. Kita hendakkan anak-anak kita ni, belia-belia kita ni masuk ke dalam perniagaan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, jadi semangat ini dizahirkan selaku majikan juga untuk memastikan juga jaminan keselamatan dan kesihatan kepada para pekerja dan terus mematuhi SOP yang tidak akan dikompromi pastinya. Baik, apa mungkin terima kasih kepada Datuk Haji Jawahar Ali, Timbalan Presiden PBIM, Penaung Persatuan Pengguna Melayu Malaysia dan juga Presiden Presma bersama kita pada waktu ini. Datuk, terima kasih Datuk. Terima kasih Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi itu dia kita bercakap tentang majikan sambut baik fasa peralihan ke endemik.